Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Yang saya mulakan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Al-Kuliah dan merupakan satu rancangan yang sangat baik supaya kita boleh memperbaiki urusan ibadah kita, akhlak kita, kehidupan kita, dan mudah-mudahan insya-Allah menjadi jalan-jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah topik pada petang ini kita berbincang tentang adab sesama muslim. Dan bila kita beradab sesama muslim, khususnya menunaikan hak kewajipan sesama muslim, adakah kita boleh mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekadar adat semata-mata? Maka yang ini insya-Allah kita akan kupas pada petang ini. Dan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bila kita berbicara ini kita mulakan dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hadis ini merupakan tuntutan, merupakan panduan kita, dan kita melihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitulah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim ala muslim sittun. قال وما هي وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا عطس فحمده فسمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, iaitulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim iaitulah kewajipan. Muslim ke atas muslim itu ada 6 perkara. Dalam hadis tadi saya sebutkan 4, dalam tambahan hadis lain disebutkan 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, apabila dia bertemu dengan kamu ataupun kamu bertemu dengan dia, fasallim alaih, kamu beri salam kepadanya. Itu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu inilah diundang untuk memenuhi satu mungkin perkahwinan, mungkin hajat-hajat tertentu, kenduri kenara dan sebagainya, maka hendaklah kamu jawab seruan ataupun undangan itu, maksudnya kamu berkunjung kepadanya. Dan kemudian apabila kamu diminta memberikan nasihat, nasihat ni ada pelbagai tuan-tuan dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila minta bagikan nasihat, maka kita kena bagikan nasihat kepada orang yang minta supaya kita ni tolong nasihatkan dia. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan lagi dalam panduan hadis ini, apabila kamu, iaitu sahabat kamu tu bersing, hacium, kan, macam-macam jenis bersing, macam-macam versi ada. Jadi bila disebut alhamdulillah, dia tahmid memuji Allah, maka kita kena jawab. Nak jawab apa? Kejap lagi kita akan bincangkan insya-Allah. Baik, kemudian yang kelima kata Nabi SAW, bila sahabat kamu itu sakit, maka hendaklah kamu menziarahinya, dan apabila ia meninggal dunia, maka hendaklah kamu mengiringi jenazahnya. Masya Allah, sangat lengkap 6 perkara ini, daripada awal kehidupan manusia sampai perkara-perkara yang berkait dengan sakit, kematian dan sebagainya. Maka Nabi memerintahkan kita untuk memenuhi kewajipan dan hak sesama muslim. Baik, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi yang pertama. Bila kita sebut tentang Nabi katakan kepada kita, iaitulah bila mana idza laqitahu fasallim alaih, bila kamu bertemu dengannya, yakni sesama muslim, hak kamu kepada dia ialah memberi salam. Memberi salam ni apa hukumnya? Asasnya kata Imam Ibn Munzir dan juga Imam Nawawi, memberi salam ini hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Jadi itulah kita kena tunaikan. Macam kita bagi orang pinjam hutang kan, duit kita bagi pinjam, kemudian kita kena buat apa? Kita kena pulang balik. Sebab itu kewajipan kita. Begitulah juga bila orang doakan kepada kita, kita kena sambut balik doakan semula kepada dia dengan kita menjawab salam tadi. Baik, itu yang pertama. Dan semulia-mulia afdal memberi salam ni apakah perkataannya? Kita selalu dengar orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, dia tambahkan wabarakatuh. Jadi apakah hukum di sebaliknya? Secara umumnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 86. Allah kata apa? Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila orang bagi salam dekat kita, kita jawab
lebih baik. Kalau contoh orang bagi salam, Assalamualaikum. Kita nak jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya. Dan kemudian, ataupun paling kurang, kamu jawab sama dengan dia. Iaitu apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu secara umum ayat yang suruh kita bila orang bagi tahiyah, iaitulah apa? Doa, salam kepada kita, kita jawab lebih baik ataupun yang sama dengannya. Dan dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat daripada Imam Abu Daud, hadis yang sahih, Nabi bagi kategori orang yang bagi salam ni, Nabi bagi markah-markah tertentu. Berapa dia dapat kan? Kan? Berapa markah dia dapat bila seorang tu masuk, dia bagi salam, kaedah dia bagi salam, ucapan dia bagi salam, maka Nabi akan bagi pahala dekat dia. Satu orang lelaki masuk bertemu Nabi SAW. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Nabi jawab 10 markah. Nabi kata, Ashrun, 10 markah. Kemudian seorang lelaki lagi dia masuk, dia bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata, Ishrun, 10 pahala, iaitu 20 pahala. 20 markah. Kemudian seorang lelaki lagi masuk bertemu Nabi SAW, dan Nabi dia bagi salam penuh, tuan-tuan. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma penambahan ta'ala itu dalam sudut bahasa Arab, dia tak tambah lagi elok, lagi baik. Tak perlu tambah ta'ala. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi saja sudah cukup. Maka bila sahabat tadi masuk, lelaki tadi masuk, dia bagi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata kepadanya, 30 markah, iaitu 30 pahala. Jadi para khatib dekat luar sana, ibu bapa, anak-anak, sesiapa saja yang bila kalau kita nak bagi salam, eloklah bagi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Bukan sekadar kita bagi salam tu lafaz biasa, tapi mengandungi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalan seterusnya berkait dengan salam dan hak kewajipan kita sesama muslim. Bila kita bagi salam, siapa yang harus memulakan salam? Adakah orang tua kepada budak kecil? Adakah orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk? Ataupun orang yang sedang berkenderaan bagi salam kepada orang yang berjalan? Ataupun bagaimana? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Yusallim ar-rakib alal mashi. Orang yang mana berjalan ataupun orang yang berkenderaan, dialah yang memulakan salam kepada orang yang berjalan. Maksudnya macam mana tu? Kita keluar, contohlah petang ni, ajak lagi nak pergi semayang maghrib kan? Kita pun keluar tu jumpa jiran kita kat sebelah tu. Kita bagi salam kat dia, kita dulu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kita jumpa kat surau. Contohlah, kan? Jadi itu menunjukkan bahawa kita ada penuhnya pahala dan kita ada di situ adab dan tanggungjawab kita sesama manusia. Kemudian kata Nabi, orang yang mana berjalan, dia bagi salam kepada orang yang duduk. Tiba dekat luar sana tengok-tengok, jumpa saudara orang, kan sedang apa, duduk bersembang ke tepi jalan, kita pun lalu, kan kita sedang nak pergi kedai lah, contohnya kedai belakang rumah je, kita pun bagi salam kat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adab dia. Dan yang kecil, kanak-kanak ataupun remaja, bagi salam kepada orang tua, dan kelompok yang kecil bagi salam kepada kelompok yang besar. Tapi persoalannya kadang-kadang tu kita nak dapat pahala lebih. Maka tak kisah sebenarnya siapa yang memulakan, maka dia akan mendapatkan pahala memulakan suatu perkara yang sangat baik itu, insya-Allah. Baik, jadi bila kita nak bagi salam ni, perasan tak hari ni kita WhatsApp, kan, kita Telegram dan sebagainya, maka kita akan gunakan short form SLM. Kan, ada orang kata SLM ni maksudnya dalam bahasa Yahudi maksudnya adalah mati. Kan, kita ni bagi salam bahasa Melayu, kan. Kalau macam tu Doraemon dalam bahasa Jepun, bahasa Melayu maksud Doraemon apa? Jadi orang tak boleh tengok Doraemon. Dia bukan isu cerita perkataan tu digunakan di Jepun, di Afrika, di Afghanistan. Kita guna tu maksudnya untuk apa? Kita sendiri. Jadi kita guna SLM. SLM ni maksudnya salam lah. Kita pun jawab WSLM. Boleh ke tak boleh? Hukumnya adalah harus. Kerana apa? Kerana kata Al-Imam Al-Adawi dalam kitabnya Hasyiah Al-Adawi, mula-mula orang dulu suka bagi salam, Assalam saja. Perkataan Arab tu alif lam sim lam alif mim, Assalam. Tapi hakikat sebenarnya kata beliau ini perkara yang tidak digalakkan, tetapi kata para fuqaha ulama fiqh, mereka menyatakan al-khitab kal-kitabah. Apa yang diucapkan itu seperti yang ditulis. Memang tulis tu SLM, memang tulis tu WSLM, semekong ke, kan, wassalam ke apa ke, tapi sebenarnya niat dia nak bagi salam.
Assalamualaikum. Maka pada waktu tu hukumnya adalah diharuskan. Dan bila kita sebut tentang short form dan sebagainya, boleh tak kita ni kirim salam? Kan? Kirim salam. Ada saya dengar tu dia kata apa, yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Macam pernah dengar dekat mana tu kan? Yang jauh kirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Dekat mana tu? Tuan-tuan carilah tu. Kan? Baik. Jadi bila disebut tentang berkirim salam, kita selalu kadang kirim salam kat mak, kirim salam kat ayah, kirim salam kat sekian-sekian. Kirim salam ni hukumnya adalah sunnah, kata Imam Nawawi. Kerana apa? Kerana Jibril alaihissalam pernah berkirim salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila kirim salam tu, maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa alaihi salam wa rahmatullah, iaitulah ke atasnya juga salam dan sejahtera dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini perkara yang pertama kita nampak simple, tapi ada hukum di sebalik kita memberi salam itu, dan mudah-mudahan kita boleh beramal dengan ini insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu lagi membincangkan hak Muslim sesama Muslim seperti biasa dalam rancangan yang paling anda sukai, rancangan Al-Kulliyah. Jadi bila kita berbincang tentang sabda Nabi SAW, maka kita nak pergi kepada yang kedua, apakah hak Muslim sesama Muslim yang patut kita penuhi. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih tadi, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, menyatakan bahawa wa idza da'aka, bila mana ada orang mengundang kamu untuk suatu majlis, maka fattabi'hu, maka hendaklah kamu, ataupun fa'ajibhu, maka hendaklah kamu sahut seruan itu, penuhi seruan itu. Yang pertama sekali, kata Imam Nawawi dan para ulama yang selainnya, apabila kita diajak untuk iaitulah memenuhi undangan, yang wajibnya kata Imam Nawawi dan mazhab Imam Syafi'i hanya satu, iaitulah undangan perkahwinan. Jadi akikah, korban, cukur janggut, kenuri nak pergi umrah. Hari ini orang ramai pergi umrah dah, alhamdulillah. Maka semua itu termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai sunat untuk memenuhi. Cuma satu yang wajib kata Imam Nawawi. Apa dia? Undangan perkahwinan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, idza du'iya ahadukum al-walimah falyatiha. Bila salah seorang daripada kamu diajak untuk inilah datang, hadir, diundang ke majlis perkahwinan, maka hendaklah dia mendatanginya, kecuali dalam keadaan uzur. Kata Syekh Dr. Wabah Zuhaidi dalam kitabnya Fiqh Islami wa Adillatu, apakah maksud uzur itu? Uzur ni ialah apa dia? Pertama sekali hujan lebat, kan, sakit, tak mampu nak pergi, jam jalannya, kemudian apa lagi? Semualah perkara-perkara yang berkait dengan tak boleh keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maka pada waktu tu bolehlah kita kata minta maaf lah, saya ni baru potong kaki kecil manis. Contoh, kan, saya ni minta maaf lah, mak kena balik kampung, urusan keluarga, tak dapat nak pergi. Yang tu okey, itu dimaafkan. Tapi kalau malas betul lah nak pergi, ni kenuri ni biasa ayam masak merah, tak pun kari kambing, itu je lah biasa lauk dia, malas betul nak pergi, kan, kurang-kurang buatlah apa kita kata wagyu rendang ke, kan. Jadi kita pun malas rasa nak pergi. Sebab apa? Mungkin sebab lauk, mungkin sebab jauh. Yang tu kita kata kita tak memenuhi kewajipan saudara kita, nak kawan-kawan kita, kan, pergi ride ke apa, karak tu, naik motor sama-sama, boleh pula. Bila kawan ajak kenduri dia tak nak datang pula. Ni kita kata satu benda yang patut kita penuhi sebenarnya sebagai hak sesama Muslim. Timbul persoalan pula. Kadang-kadang tu itu yang ajak secara personal, ada kad kahwin, ada apa semua. Ini yang ajak dekat Facebook ni. Yang ajak kat Telegram ni, yang dok forward ni. Yang ni wajib ke tak wajib? Baik, di sini para ulama fiqh telah berbincang. Kalau dia itu maksudnya secara asasnya kita bersetuju untuk going lah, untuk datang. Kita tekan tu nak datang. Kemudian akan disusuli dengan kad, maka yang tu wajib untuk kita penuhi. Tapi kalau dia ajak tu secara umum saja, tak tahulah kawan dia tu ada 5,000, follower ada berapa, kan, semua sebagainya. Jadi, ramai ni nak kena datang ni. Maka waktu tu tak wajib, sunnah saja. Sebab tidak dikhususkan kepada sesiapa dan tidak pula di forward ataupun ada mesej khusus kepada kita yang di forward ataupun yang dihantar oleh orang yang mengajak kepada kita itu. Jadi ini antara perkara yang sangat penting, hukum hakam yang kita perlu ketahui. Dan sebenarnya kalau kita tengok pula
pada hari ini macam-macam jenis undangan dan sebagainya, sebenarnya undangan yang macam mana yang tak dibenarkan oleh syarak untuk kita hadir. Ada juga. Iaitulah antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, syarrut ta'am al-walima yud'a lahu al-aghniya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang paling tak elok, tak ada keberkatan, iaitulah majlis kenduri kenara yang dijemput ialah orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin. Tuan-tuan, sebenarnya kita buat majlis ni, ni dua-dua sekali lah, sebab tu adab kita sesama Muslim. Bukan sekadar orang yang menganjurkan saja, bukan sekadar orang yang nak datang, dua-dua sekali. Maksudnya, dia juga perlu memastikan bahawa orang miskin, jiran tetangga dan sebagainya pun diajak sekali. Jangan mentang-mentang dia level apa kita kata, kayangan contohnya kan. Semua kayang-kayangan saja, merak kan, gagak, tapi yang pipik yang apa semua dia tak ajak. Jangan. Itu adalah adab yang sepatutnya kita penuhi. Ajaklah mereka-mereka walaupun fakir miskin. Kerana orang fakir miskin ni datang tujuan nak makan, mungkin jarang jumpa daging, ayam masak merah tadi kan, mungkin jarang jumpa kan. Jadi baru itulah dia nak jumpa. Jadi alhamdulillah kita jemput, itu antara keberkatan. Dan bila jemput tak jemput ni, macam mana kalau kita pergi kenduri orang tak jemput? Kan? Kebetulan lah tepi jalan, ramai ni, tengok ada rela, ada kawan-kawan sahabat kita tolong, sekalilah join ni kan. Orang tak ajak. Baik. Hukumnya sepakat di kalangan para ulama empat mazhab, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, menyatakan bahawa tidak boleh hadir kerana tidak ada undangan. Kecuali kalau kita pergi tu, kita kata ni minta izin pada tuan rumah, boleh tak nak makan, lapar sangat dah kot kan, contohnya. Kalau diizinkan boleh. Tapi kalau tak diizinkan ataupun kita kata sebab dia pun ada bajet, mungkin 500 orang je, mungkin 600 orang saja. Jadi daripada sudut tu, sebab itu empat-empat imam mazhab kita mengharamkan, tidak membenarkan. Sebab apa? Ini dipanggil tufaili. Tufaili ni orang pergi makan kenduri, tak ajak, dia pergi datang. Kan, siap bawa plastik. Itu masalah dia tu. Kan, siap bungkus. Itu benda yang patut kita elakkan tuan-tuan, kerana adab ini kita kena tengok pada hukum hak sesama Muslim supaya kita dapat faham. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak buat benda ni, hukum ni kita ikut, nak bagi kita pahala, ganjaran yang banyak, eratkan silaturahim dan seterusnya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izastansahaka fansah lahu. Bila mana kawan kamu, sahabat kamu minta untuk nasihatkan kamu. Baik, jadi dia pun minta nasihat perkahwinan, nasihat rumah tangga, nasihat nak beli rumah, macam-macam. Jadi semua perkara itu kita kena penuhi sebagai apa pengalaman yang kita ada, kita ceritakan kepada dia. Dan kita kena ingat, di sebalik nasihat itu, ada orang yang memberi nasihat dan ada orang yang mendengar nasihat. Kan, orang beri nasihat dan juga dengan nasihat ni dia ada macam-macam jenis. Ada setengah orang ni, dia tu suka nak bagi nasihat aja, dia tak nak dinasihatkan. Itu pun masalah tu. Kan, ada setengah orang dia suka dengar nasihat tapi dia tak nak menasihati pula kepada orang lain. Itu juga masalah. Sebab tu Allah sebut pada akhir surah yang biasa kita baca, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah kamu, yakni nasihat menasihatlah kamu pada perkara-perkara yang benar, dan nasihat bantu-membantu, ingat mengingati pada perkara yang boleh mendatangkan, iaitu dengan sabar. Sebab nasihat orang ni kena sabar tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita tengok tu nak nasihat dia ni ini baru balik gym ni. Kan? Bersemangat lagi tu. Ini kalau kita nasihat ni, insya-Allah kita pula masuk hospital. Kan? Jadi nak tengok keadaan juga nak nasihat orang tu. Kan? Kadang-kadang tu macam-macam kita jumpa orang dekat luar sana, kita ni asyik nak bagi nasihat je tapi tak kena tempat. Itu juga antara satu benda yang patut kita perhatikan. Contohnya dekat media sosial, dekat Facebook. Kita buat tu biasanya, contohlah ustaz ke siapa-siapa kan pendakwah, dia kadang-kadang tu ada masa dia bergurau. Kadang masa tu dia macam nak ajak, supaya orang happy-happy sikit lah, asyik-asyik hadis, Quran hadis je kan dia letak, jadi orang baca, tak baca, bukan tak baca, ingat, ikut. Tetapi kadang-kadang tu dia kata, contohnya, saya duduk di KL, kebetulan baru ni, kan kalau tengok tu, kita punya bola sepak tu alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada orang komen dekat bawah tu, dia kata, apa ni ustaz, kami di Selangor, kami di Kedah, kami di ni, kami... Taklah, kita ada masa bergurau kan. Jadi kita kata, dia pula masuk bagi nasihat. Ustaz tahu tak, perkara yang ustaz buat ni adalah perkara, kan. Jadi kita kata tak ada masalah nak nasihat menasihati, tapi tengok keadaan, tengok tempat.
bila kita berbincang tentang hadis Nabi SAW, kenapa kita bincang? Kenapa kita baca? Kerana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Semoga Allah menyerikan wajah mereka yang mendengar sabda Nabi SAW. Jadi topik petang ini kita berbincang tentang hak Muslim sesama Muslim. Kita dah pergi kepada 3 perkara. Kita nak pergi pada hadis yang awal kita bacakan tadi kepada perkara yang keempat. Apa dia? Kata Nabi SAW, iaitulah wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila seorang itu bersin, kan, bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, dan kemudian pada waktu tu hendaklah kamu memujinya semula. Memujinya semula kata Nabi SAW, ataupun menjawabnya semula. Jadi kalau kita tengok bersing ni adalah satu nikmat Allah bagi pada kita. Kan? Bayangkan kalau seorang tu tak bersing. Dari pagi sampai ke petang tak bersing dia. Jadi macam lemah semangat, jadi macam lemah badan. Sebab tu kata Imam Khattabi, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, bersing ni adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi untuk apa? Untuk merenggangkan badan, kan? Untuk menjadikan membuka liang-liang dan sebagainya yang ada di badan kita. Itu daripada sudut pandang Imam Al-Khattabi. Dan rupanya, tuan-tuan tahu tak? Bersing ni satu benda yang Allah cinta, Allah suka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbul 'uttas." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersin. Allah suka, Allah sayang, Allah cinta. Bagaimana pula tu? Ni yang kita nak bincang ni. Kerana dia adalah hak kita. Bersin depan orang, tak boleh kan? Bersin apa, bunyi hachum pom kan sekali. Yang tu kita kata kita nak tengoklah adab sesama Muslim, bagaimana Nabi SAW mengajar kita tentang perkara ini. Baik, jadi kita kata pertama sekali bersin kita sebut alhamdulillah, itu adalah sunnah. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pujian tu kerana Allah bagi nikmat bersih dan Allah suka kepada orang yang bersih. Maka sebab tu kita ucapkan alhamdulillah. Baik, persoalan dia sekarang, apakah ucapan, apakah kita nak jawab balik, apakah kaedahnya? Ini kita nak tengok. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, bila salah seorang daripada kamu bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kamu jawab kepada dia yarhamukallah. Yarhamukallah. Tulis tuan-tuan, nanti lupa. Memori tu bukan kuat sangat tu. Kan tahu tu. Okey. Jadi tulis apa dia? Alhamdulillah yarhamukallah. Kalau perempuan, kalau lelaki, kalau perempuan yarhamukillah, jawab dia. Bila kawan kita bersih, alhamdulillah dia sebut. Kalau dia sebut lah, kita tak sebut, diam je lah tuan-tuan. Kan? Kalau dia sebut tu, alhamdulillah, maka kita pun jawab kat dia, yarhamukallah ataupun yarhamukillah. Baik, dia pula kena jawab apa? Kena jawab lagi ke Ustaz? Ya, kena jawab lagi. Sebab apa? Sunnah Nabi. Apa dia? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Panjang Ustaz. Sekali lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, apa maksud dia tadi tu? Kita sebut alhamdulillah, kita jawab waktu bersin tu kan. Kita ucapkan, kita kata kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Kemudian orang yang jawab tadi disebut yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Dan kemudian jawab balik yang bersin tadi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu dan memperbaiki urusan kamu. Kan sebab tu kata mazhab Syafi'i, bila cerita tentang perkara ini, dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan biasanya dia limit dia 3 kali. Dia bersih, acum, alhamdulillah, kita menjawab. Dia berjawab lagi, bersih lagi sekali, 3 kali, 4 kali katanya Nabi SAW menyatakan fahuwa madhkum. Dalam riwayat Ibn Majah hadis sahih, dia sesema. Bila sesema tu maksudnya tak payah jawab. Kalau tak letih juga tuan-tuan. Letih juga nak jawab tu banyak kali. Kan berjawab-jawab pula dah kan. Jadi last sekali kata sebahagian para fuqaha, Syekh Abdul Muhsin Abbad dan sebagainya, hanya jawab afakallah ataupun jawablah syafakallah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Dia sesema tu, dia demam tu, tak sihat tu, cukuplah 3 kali saja tuan-tuan. Lagi bersin alhamdulillah jawab, alhamdulillah jawab dan sebagainya. Jadi cukup 3 kali. Yang keempat tu kalau dia bersin lagi, maka pada waktu tu cukup jawab syafakallah. Jadi itu dia punya proses hak kita sesama Muslim yang kita perlu jawab.
dan ada turutan yang mana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita bersin pun dapat pahala. Ini satu benda yang besar, anugerah yang Allah bagi pada kita, kan? Jadi ini antara benda yang kita kena lihat, kita kena amalkan. Dan kemudian tadi sebut tadi bersin kuat, kan? Tengah-tengah khalayak ramai, tengah-tengah majlis, kan? Tengah-tengah kuliah bersin, kan? Contohlah. Jadi macam mana? Baik, di sini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meriwayatkan Nabi ni bila Nabi nak bersin, Nabi akan tutup mulut Nabi. Nak tuan-tuan sekarang ni cuba tengok. Nabi sebut dulu. Sekarang ni kita tengok apa, pakai mask, kan, bimbang takut virus merebak dan sebagainya. Rupanya Nabi bila nak bersin, Nabi tutup mulut. Tutup mulut tu adalah untuk mengelakkan kita daripada menyebarkan benda-benda yang tak sepatutnya lah, virus dan sebagainya. Sebab tu daripada sudut sainsnya, rupanya bila kita bersin ni, kita punya jarak bersin ni boleh pergi dalam 8 meter. Dia punya jauh, dia punya kesan sebaran tu, kan? Jadi kalau sakat kawan kita kat sebelah tu memang kenalah. Itu cerita dia, kan? Tapi Nabi suruh tutup. Dan kemudian yang kedua, adabnya Nabi suruh perlahankan, biar bunyi macam itik tapi hacing. Gitu contohnya, kan. Ni bunyi hacung, kan? Siap diiringi dengan macam-macam, kan. Jadi yang tu kita kata tak berapa cantiklah daripada sudut apa yang Nabi perintahkan pada kita. Jadi adab bersin pun Nabi ajar, sebab kita ada kawan kita tengah makan, kan, ada sahabat kita dan sebagainya, ada ahli keluarga kita, maka nak bersin pada waktu tu kita elakkan, tutup sikit mulut tu, dan suara kita tu jangan dikuatkan waktu bersin. Itu adab-adab dia. Dan timbul persoalan, dah kata tadi sebut alhamdulillah, macam mana orang tengah solat bersin? Itu pun satu benda perkara yang kadang-kadang kita lalui. Saya selalu, tuan-tuan, kita kadang pergi surau masjid, kita dengar orang bersin. Kan? Dan dia tu, bersin tu, kata sebahagian para fuqaha, antaranya disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebut oleh Imam Ramli dan sebagainya, bila kita bersin dalam solat tu, kita tak wajib untuk sebut alhamdulillah. Tak wajib sebut. Sebab nanti bimbang kawan kita sebelah jawab. Sebut alhamdulillah dah bersin. Dia dah tahu, tengok kuliah ni, dia tengok separuh je. Jangan tengok separuh, tengok sampai habis. Baru kita tahu hukum hakam di sebalik itu. Baik. Jadi bila dia bersin, pada waktu tu, waktu dalam solat, tuan-tuan, di sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Hajar ataupun kata Imam imam yang saya sebutkan tadi di awal tadi, iaitulah Imam An-Nawawi dan sebagainya, bersin tu, dia bersin dalam solat, tapi dia jangan, alhamdulillah tu jangan kuat. Jangan kuat. Sekadar yang dia dengar. Itu pendapat mazhab Syafi'i, seperti mana kata Imam Ramli dan yang selainnya. Dia jawab, tapi untuk diri dia je. Jangan kuat. Nanti kawan dia jawab. Nanti kawan dia jawab tu batal solat. Sebab saling menjawab antara satu sama lain. Jadi tak boleh. Jadi pada waktu tu dia hanya sekadar mendiamkan dan dia sekadar dengar bila mana dia bersin. Dan kemudian kata Imam Ar-Ramli, kalau dia tengah baca Fatihah, kan, baca Fatihah, dia bersin, dan kemudian pada waktu itu dia jawab alhamdulillah tapi sekadar dia dengar, maka waktu tu dia kena mengulangi balik Fatihah dia kerana terputus dengan jawapan alhamdulillah tadi. Itu pandangan mazhab Syafi'i, seperti mana imam-imam yang kita sebutkan tadi. Yang kelima, apa lagi adab? Saya tanya tuan-tuan, sidang penonton, sebenarnya 6 saja ke adab yang Nabi ajar? Sebenarnya banyak, tuan-tuan. Kalau kita cerita, dia jadi kuliah bersiri-siri. Dia jadi tak habis. Jadi kita nak cerita ni sebagai satu mukaddimah, apa hak yang sepatutnya ditunaikan secara ringkas. Padahal hakikat sebenarnya banyak lagi. Okey, so kita nak tengok kepada yang kelima. Apa dia kata Nabi SAW? Wa idza marida fa'uduhu. Apabila kawan sahabat kamu sakit, maka hendaklah kamu menziarahinya. Kan, menziarah ni, tuan-tuan, satu benda tuntutan yang sangat baik. Sebab tu dalam hadis, kelebihan apa ziarah orang sakit ni, kelebihan dia, tuan-tuan? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mana keluar untuk menziarah sahabatnya, kawannya, dan pada waktu itu di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala perbaiki perjalanannya dan juga memberi dia jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok ni, tuan-tuan, masya-Allah, fadilat, kelebihan ziarah pesakit, ziarah orang sakit ni adalah satu tuntutan yang sangat baik, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan-kelebihannya begitu banyak. Cuma di sana ada adab-adab ziarah, tuan-tuan. Kebetulan kawan kita ni selalu bergurau. Janganlah kita, adab pertama ni penting, adab pertama. Kita doakan kebaikan untuk dia. Doa ke kebaikan untuk dia, dan juga dalam keadaan tu jangan bagi tazkirah dekat dia.
itulah kau aku dah kata dah dulu jangan buat sekian-sekian, kau dah sakit kan, bertambah sakit orang tu tuan-tuan kan. Kalau kita perasaan kita pun kan, aku dah bagi tahu jaga makan, yang kau tak jaga makan ni masuk hospital, dia tazkirah pula kat situ, tazkirah tak kena tempat tuan-tuan. Jadi kita pergi ziarah tu, kita semoga Allah sembuhkan, insya-Allah ni tak lama ni, insya-Allah keluar ni kan, sekejap lagi tengok ni tak lama, sekali Jumaat ni habis ni. Jangan macam tu tuan-tuan. Walaupun sahabat kita bergurau, sahabat kita satu grup WhatsApp kan, sahabat satu taman, jangan bergurau macam tu. Kerana apa? Kita nak jaga adab dia, kita nak jaga kebaikan, dan disebabkan itu insya-Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Dan kita doakan dia apa dia? Contohnya apa? Syafakallah, semoga Allah sembuhkan kamu. La ba'sa tuhurun insya-Allah. Tak boleh hafal ustaz, tak ingat. Tak apa, kita doa semoga cepat sembuh. Kan? Ya Allah ya Syafi, bagi kesembuhan kepada sahabat saya ni, moga cepat sembuh insya-Allah. Itu antara satu perkara yang sangat baik kita doakan. Dan yang kedua, pastikan datang ziarah tu kena tempat waktunya tuan-tuan. Kawan kita sakit baru balik hospital, alhamdulillah keluar wad. Pukul 1 kita pergi ziarah dia. Mesej dia pukul 1 nak datang ziarah, pukul 2 datang ziarah. Jadi di sana juga ada adab yang kita penuhi, dan ini merupakan jalan-jalan kita nak kepada pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah sampai daripada sudut poin yang terakhir. Kita berbincang tentang hak muslim sesama muslim yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah pergi 1 2 3 4 5, dan yang keenam ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu, apabila mana seorang itu meninggal dunia, maka hendaklah kamu mengiringi jenazahnya. Masya Allah. Kalau tengok tadi, daripada bagi salam, daripada jawab bersing, daripada menasihati sampai sakit. Lepas sakit meninggal dunia, maka ada lagi perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukannya. Dan mengiringi jenazah ini rupanya Masya Allah pahalanya sangat besar tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang mengiringi jenazah ini, maka dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pahala yang begitu besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mana menghadiri, ya inilah maksudnya ialah dia punya mengiringi jenazah, maka baginya dua pahala satu qirat. Satu qirat ini nanti kita bincang sekejap lagi. Sesiapa yang mana mengikutnya sampai ke kubur, yang tadi tu memandikan dan sebagainya, ni ikut sampai ke kubur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiratain, dia mendapat 2 qirat. 2 qirat ni kata para ulama hadis bila menyebutkan tentang 2 qirat, maksudnya ialah 2 bukit mithlu jabalain azimain, 2 bukit yang sangat besar. Sebahagian para ulama kata bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar juga tuan-tuan. Jadi maksudnya pahala siapa yang mana datang kepada melihat kepada jenazah, mengiring jenazah, apatah lagi memandikan dan sebagainya, maka pahalanya mendapat 2 qirat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah dalam perkara yang kita sebutkan ni ada 4. Kita kata yang pertama sekali adalah memandikan jenazah. Yang kedua ialah kita panggil sebagai menyolatkan jenazah, salatkan jenazah. Yang ketiga apa dia? Mengkuburkan jenazah ataupun mengkafankan jenazah. Yang 3, yang keempat menguburkan jenazah. Tapi secara umumnya kita kata 4 perkara ni adalah hak yang patut kita penuhi kepada seorang muslim bila mana ia meninggal dunia. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan tahu tak siapa yang paling expert, paling pakar dalam pengurusan jenazah ini? Seorang wanita yang Nabi lantik, namanya Sayyidatina Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni satu orang wanita yang Nabi lantik khusus untuk menguruskan 2 jenazah daripada anak puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ummul Kulthum. Melayu tuan-tuan, datang Melayu jadi Ummul Kalsum. Jadi sebenarnya bukan Kalsum, Kulthum. Itu betul bahasa Arab, Ummul Kulthum. Itu betulnya kan. Jadi nak letak nama anak, letaklah Ummul Kulthum, jangan Kalsum kan. Jadi hati-hati. Kemudian seorang lagi adalah Zainab radhiyallahu anha anhum ajma'in. Jadi 2 puteri ini memang kepandaian, kepakaran Sayyidatina Ummu Atiyah menguruskan jenazah, dan itu rupanya pahala besarlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut tentang pengurusan jenazah, bila sebut mengiringi jenazah ni tuan-tuan, memang pahalanya sangat hebat, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai bukan sekadar memandi, kafan,
kemudian kita solat tadi, kafan, jenazah, kuburkan, sampai ke kubur pun kita boleh ikut. Ni sunnahnya. Ni sunnahnya. Tapi di sana kena jaga ada hukum hakamnya yang berkaitan. Kalau wanita apa hukumnya kalau pergi ke kubur? Kalau dalam waktu iddah kematian suami tu yang dikuburkan, jadi dia tak kira tuan-tuan, dulu ke minah dulu. Kan? Tapi dia ceritanya dekat sini ialah kalau isteri tu yang meninggal, suami yang meninggal, maka isteri kena tahu hukum hakam. Dia ada ihdad, dia ada di sana hukum hakam berkabung. Ada dalam Islam, itu kena jaga. Bila sampai kat kubur, apa perkara yang kita kena buat? Bagi salam lah. Kan bagi salam. Lain sikit lah bagi salam dia. Paling kurang, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan ahli ya, ahlal kubur. Itu bahasa Arab lah. Kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi ada pula kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Assalamualaikum ya daral qaum mukmini wal mukminat, ataupun dalam riwayat lain sebut wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Adalah doa-doanya, tapi paling kurang kita bagi salam assalamualaikum ya ahlal kubur lah. Salam sejahtera kepada ahli-ahli kubur. Itu sunnah nak masuk tu. Ada adab dia. Jadi kita cerita tadi, daripada orang hidup sampai meninggal dunia, hatta dah meninggal dunia pun ada adab lagi yang kita kena jaga sesama manusia. Masya-Allah, agama kita sangat cantik. Pengurusan daripada konflik, bukan konflik, maksudnya pada pengurusan semua, daripada hidup, daripada sakit, daripada meninggal dunia, semua itu ditekankan oleh agama kita. Dan bila masuk dekat kubur tuan-tuan, ramai kadang hari ni duduk atas kubur. Dia cari kubur tu mana tempat yang cantik, ya kan? Dia duduk atas kubur. Ini satu dosa besar sebenarnya yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi daripada sudut adab-adab ini, di kubur kena jaga adab, kemudian juga mandi jenazah. Mandi tu kadang-kadang mentang-mentang lepas ni ada jenazah lain, yang tukang mandi pun Masya Allah nak cepat, kan? Dengan aurat tersingkapnya, buat tak elok, dia main ikut dan je, kan? Antara sunnahnya ialah bila satu orang itu meninggal dunia, dia bila nak buang najis tu dia ditegakkan. Ada setengah orang tu dia siap pukul lagi perut si mati tu. Kalau si mati tu hidup lagi, tuan-tuan, saya ingat teruk kena tu. Yang tukang pukul tu, kan? Sebenarnya dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, adab kita dengan orang meninggal dunia ni adalah seperti mana orang hidup. Jangan kasar dengan dia. Kalau masukkan air tu sampai ke lubang hidung ni, kau nak sangat dulu aku geram dengan kau, sekarang kau dah mati, kan? Kau dah meninggal, ambil, kan? Jangan. Itu semua adab-adab, walaupun dah meninggal dunia nak kena jaga, tuan-tuan. Bersihkan elok-elok, beradab dengan dia dan sebagainya, walaupun telah pun meninggal dunia. Kerana jasad itu saja, rohnya masih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam bab kafan, dalam bab menyolatkan jenazah, ni solat ni isu yang saya biasa tengok, tuan-tuan. Kalau dia pergi umrah, pergi haji, pandai dia solat jenazah. Kan? Tapi kalau balik ni kat Malaysia ni, mana? Tak ada. Dekat sana saja. Ya, kat sana je. Kalau wanita pun contoh ni nak tegur kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang tu dia duk bilang jemaah tu. Kan dia tengok, ramai juga datang solat jenazah apa saudara saya ni. Dia duk bilang, dia sendiri tak nak solat kepada saudara dia. Maka ini antara perkara yang sangat rugi, tuan-tuan. Dia katalah tak ada bawa telekung lah. Kan telekung kan banyak macam-macam jenis, daripada harga yang murah sampai harga yang mahal, kan? Jadi semua tu kita kata bukanlah satu benda kelengkapan. At least tutup aurat. Kalau kita tak ada dah telekung waktu tu nak guna, boleh solat jenazah. Kerana dia adalah satu perkara yang mana dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jangan di Mekah saja kita nak beramal. Dekat Malaysia tak nak beramal ke? Kan Mekah je rajin, subuh-subuh dah keluar pagi dah. Pergi mana? Pergi solat subuh berjemaah. Balik Malaysia, tengok dah pukul 7, pukul 8 subuh dia. Kan? Ini antara perkara yang kita bukan praktik berdasarkan tempat, tapi di mana-mana saja, dan kita belum tahu dimatikan, diwafatkan di Mekah, Madinah, mungkin kat Malaysia, mungkin kat mana, kat Brunei, mungkin kat Australia dan mana-mana. Maka semua tu kita nak beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut hujung-hujung pada perbincangan kita ni, kita nampak adabnya, kecantikan Islam, dia punya aksesori dan sebagainya, menjadikan kita insya-Allah sebagai orang yang bukan berhubungan baik saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berhubungan baik juga sesama manusia. Dan bila sebut tentang kematian tadi, tuan-tuan, antara benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang, apa dia? Kita pergi majlis orang kahwin. Tadi cerita tentang kahwin tadi kan, di awal-awal tadi, kita kata tahniah pada dia, betul tak? Tahniah lah, dah kahwin ni. Tahniah tu tajuk. Sama juga kita kata takziah. Takziah tu tajuknya tajuk yang kena ucapnya apa? Kalau pergi majlis kahwin tadi, kita sekurang-kurang baca barakallahu lakuma, semoga Allah memberkati kamu. Itu baru apa kandungan daripada ucapan tahniah. Begitulah juga kita ziarah jenazah, dapat berita kematian dan sebagainya, kita baca apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kandungan dia. Yang takziah tu tajuk je.
maka yang ni kadang-kadang kita perlu betul-betul perhatikan daripada sudut pengamalan kita. Jadi banyaklah di sana sidang penonton, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada adab yang kita penuhi dan mudah-mudahan Allah beri keberkatan 1 2 3 4 5 6 tadi yang kita bincangkan ni, walaupun ringkas tetapi sebenarnya di sana ada banyak lagi ada adab yang lain yang kita kena sentiasa upgrade dan tambah. Kalau meniaga nak untung kan? Kan nak untung. Kalau melabur pun nak untung. Kalau ilmu pun kita nak upgrade, nak tambah, amal ibadat kita pun kita nak untung, kita nak dapat profit yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat ikhlas buat amal ibadat, jaga hubungan sesama manusia, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.